Oh tak tahu mana kiblat, ya Allah, saya pun tak terfikir. Akak solat dulu sekarang. Kan akak nak buat jamak je nanti, akak boleh jamak lagi. Pergi kat surau nanti, sembahyang isyak dengan kita orang. Lepas solat isyak tu akak buat takhir maghrib, boleh? Ya Allah, dah live rupanya duk sembang. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Yelah, akak tahu masa waktu pun akak tak tahu kiblat ni. Pakcik-pakcik tu dia tahu tak kiblat. Isyak dulu kan Ustazah? Ha? Isyak dulu kan? Nanti isyak dulu dengan berjemaah dengan orang surau. 2 rakaat, tapi saya 2 rakaat ke? Tak, isyak tu nanti solat sempurna dengan jemaah lah. Cuma maghrib nanti lepas bagi salam akak terus solat 3 rakaat. Maghrib tak ada dipendekkan kan. Nanti lepas solat isyak, orang dah bagi salam, wirid-wirid akak terus bangun, sambung maghrib 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesian Kak Sal, takut dia tertanya-tanya pukul berapa. Sebab saya dah nak bagi Ustaz rehat tu, saya pun saya cakap dengan sahabat Latahzan supaya malam ni kita tidur awal sikit, besok nak gerak awal kan. Boleh saya ngajar lepas maghrib. Risah Kamisah, kenapa salam Aidilfitri? Sudah lama saya Aidilfitrinya Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nurul Syarmin Ustazah, Masya Allah. Sahabat-sahabat Latahzan yang dirindui barulah boleh feel macam ni, Masya Allah, sebab berada di balik dinding hijau putih. Muah, Masya Allah. Alhamdulillah, Encik Marina, Mas Liza Bagiran, apa khabar Kak? Masya Allah. Ayah Gaus, nama-nama yang dirindui. Hasikin Muhammad, Zainah Buyung, Didi Zari, Khairul Bariyah. Encik Marina tanya, senang je. Saya berada di mana bila berada di balik dinding hijau ni? Masya Allah. Agus Niar Tanjung Johari, Asya Azlina Abdul Halim, Syahadah Saleha, ya sayang. Mai isyak dekat surah Ittifaq. Syahadah, serius ni. Khaizatul Azni, Syahadah start kereta, bawa bonda pergi surah Ittifaq, okay? Rosni Kasa, Rosa Gunting, sihat Alhamdulillah Kak Ayah. Siti Nur Asia, Daun Pandan Wangi, Maksu Zunaiza, tak sabar nak jumpa weekend ni. Zainah Saleh, Masya Allah. Si Tudung Hitam, Masya Allah. Cahaya Ketenangan, Alhamdulillah. Amin Aminah, suara jelas dan lantang. Memanglah lantang sebab ini bilik saya. Okey, sekian dimaklumkan. Kalau duduk depan Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram, depan Kaabah, nak selantang ini, mungkin halau dengan askar-askar. Masya Allah. Alamak, Baiti, selfie sikit, my PM kat Ustazah, tudung sama. Rindulah tudung-tudung hijab galeri aku. Masya Allah. Alhamdulillah, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Duyufur Rahman pula dah. Amin, amin. Saya nak sebut Duyufur Rahman je. Sahabat-sahabat Latahzan, Masya Allah, Alhamdulillah. Rindu serindu-rindunya. Macam mana lagu dulu tu? Rindu, rindu serindu-rindunya. Tak boleh nyanyi. Depan saya ada Kak Sal. Siapa Kak Sal? Tara yang Ustazah kata kat hotel dengan mak ni. Oh, maksud bawa mak pergi hotel? Masya Allah, tabarakallah. Kirim salam dekat mak. Hai mak, kita jumpa nanti mak. Masya Allah. Kak Sal adalah calon umrah tajaan kita yang daripada KK. Satu-satunya daripada KK. 5 orang pakcik daripada Sandakan. Sahabat-sahabat, landing KLIA tadi, saya tak berani nak ambil tiket mereka balik ke Sabah petang ataupun malam ini. Sebab kebiasaan flight umrah ni pun tadi pun dah ada terlepas kapal nak balik Alostar. Dia tak boleh jangka. Kalau delay 1 jam 2 jam tak apa. Kalau delay hari,
Jadi langkah selamat, kami akan transitkan mereka biasanya di hotel ataupun homestay dekat-dekat KLIA. Tapi disebabkan pakcik-pakcik ni dengan Kak Sal, kami risaulah macam mak ayah kami kan. Tak ada orang muda, tak ada orang dah biasa kat KLIA tu. Kan kami lepaskan mereka pintang mana pula kan, besok tak check in pula. Jadi untuk selamatnya kami bawa balik ke rumah kami. Lepas tu singgah rumah bapak saya sekejap. Bapak saya pun biasalah dah terlalu sangat uzurnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu sekejap makan-makan. Tadi sahabat-sahabat tim khidmat, Masya Allah, tunggu ustazah bawa ke rumah bapak makan-makan. Lepas tu rehat dekat sini. Lepas tu ustazah pun cakap, rehat tau pakcik-pakcik, lepas maghrib rehat. Sebab kuliah maghrib dekat surau, ustaz yang kami jemput tu tak dapat datang pula. Okeylah, ustazah memandang hikmah je, mesti ada masa untuk pakcik-pakcik ni berehat. Tapi mereka ni tak nak rehat. Mereka pergi surau pula dah. Duk tunggu ustazah dengan ustaz. Lepas cakap, pakcik nak pergi mana ni? Nak pergi masjid bah. Nak pergi masjid. Surau-surau kami ni dah macam masjid dah mereka tengok. Subhanallah. Lepas tu saya kata, pakcik kena jalan kaki je lah pergi surau. Sebab saya nak bagi Ustaz Azwan rehat. Saya sihat, Alhamdulillah, beginilah. Alhamdulillah, berkat doa anda semua. Tapi Ustaz masuk dalam flight, dia dah tarik selimut semua. Kalau Ustaz pakai selimut tu, saya dah kenal sangat 20 tahun kahwin. Dia never pakai selimut, okay? Tapi bila dia dah pakai selimut tu, saya kenal sangat. Maknanya dia tak sihat, rasa tak sihat badan lah. Lepas tu tak lama dah tidur tu, panas dahi. Panas. Lepas tu sampai rumah saya kata buat test kendiri, manalah tahu kan. Kalau positif tak payah jumpa dengan siapa-siapa. Duduk je kuarantin kat rumah. Alhamdulillah tak adanya lah positif-positif COVID ni, abang sihat ni. Tu dah makan Panadol apa semua dah kebah. Saya kata rehat dulu, rehatkan badan. Sebab besok subuh-subuh dia nak bawa mereka ni patah balik ke KLIA untuk terbang ke Sabah. Okay, jadi isyak nanti sebab kuliah maghrib tak jadi, isyak nanti baru kami isyak kat surau. Baru kami raikan jemaah. Lepas isyak ada jamuan Idul Fitri dekat surau rumah kami. Ustazah halang-halang nak, yelah kita ada tetamu kat rumah kan, mestilah nak buat makan malam. Halang-halang tempah tempah bukan masak. Okey, sekian dimaklumkan Ustazah. Jadi ala-ala tempah makanan untuk tetamu-tetamu Sabahan saya bawa sekali ke surau supayanya saya dapat makan bersama keluarga kejiranan saya. Sebab saya sayang jiran-jiran saya kerana Allah sebulan tak jumpa. Lepas tu besok lusa ni program saya dah penuh. Bila masa saya nak beraya dengan jiran-jiran? So saya bawa ke surau, Masya Allah. Nak kata demam tu Cik Rodia, panasnya dah tak panas dah. Cik Rodia sayang sangat dengan Ustaz Azwan. Kita tengok besok, insya-Allah Ustaz larat bangun pergi KLIA tu, maknanya tak demam lah tu. Kalau sampai tak larat nak bangkit nak pergi KLIA, maknanya memang demam lah. Gitu je kami. Nak senang. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah baca doa. Saya terus nak buka kitab. Semangat ni, kitab yang dah sedikit lunyai. Sebab dibawa ke hulu ke hilir sepanjang sebulan di sana. Dan kita masuk kepada bab 241. Betul Rosa Gunting, perubahan cuaca bah. Masya-Allah. Okey, tidak berubah cuaca lagi bah, sebab tadinya dalam kapal terbang bah. Okey. Masya-Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Bercita-cita setinggi bintang. Jom kita sebut sama-sama. Anda ada solat maghrib ke belum ni? Kan, bercita-cita setinggi bintang. Saya hari tu sebenarnya nak baca tajuk ni semalam di Masjidil Haram tu kan. Tapi tengok tajuk ni macam panjang, macam alang-alang panjang. Start dekat balik dinding hijau putih ni lah. Di balik dinding hijau putih ni pun hari ni untuk kuliah 17 Mei, Alhamdulillah, walaupun dalam perjalanan panjang saya tak cutikan lah tahzan. Sebab patutnya sekarang ni lepas maghrib saya ada duduklah dekat surau dengan kuliah maghrib ustaz tu kan. Tapi sebab kuliah maghrib tak jadi, buatlah lah tahzan. Balik nanti dari surau saya boleh terus boom. Sebab besok nak bangun awal untuk hantar mereka ke KLIA. Subhanallah, sahabat-sahabat, saya mengambil masa singkat ni sebelum azan saya nak kena ke surau untuk saya buka je tajuk baru. Sebab besok, hari apa besok? Rabu. Khamis pagi saya akan gerak ke utara dah. Okey, subhanallah, betul. Amin aminah, tajuk bercita-cita setinggi bintang. Tu dia. Okey, kita semangat wajah membaca beberapa perenggan. Jika hamba dikurniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan
dan akan menaiki tangga darjat yang tinggi. Masya Allah. Okay, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan menaiki tangga darjat yang tinggi. Kita biasa cakap dalam la tahzan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik Mekah, lorat Sabah pula dah atur dia. Sebab balik Mekah, Terengganu, Kelantan, Kedah, semua balik rumah masing-masing dah. Hak Sabah pula ikut Ustazah balik rumah. Jadi kena cakap Sabah lah. Walaupun Kak Sal ada kat depan dah macam Cina masuk Islam pula, orang cakap Sabah. Kan? Tak, apa ni, tibai je lah sahabat-sahabat kan. Tibai je. Itulah agaknya pakcik-pakcik tu tak faham kot Ustazah cakap kan. Ustazah cakap lain, dia buat lain. Kita memang terlebih semangat sahabat-sahabat. Masya Allah, terlebih semangat sungguh pakcik-pakcik Sabah. Sukalah tengok mereka ni. Sungguh-sungguh sihat, menghargai kesihatan mereka tu untuk ibadah. Masya Allah, seronok tengok. Okay, kita nak macam ni lah sahabat-sahabat. Ini dapat pergi sehari dua dah duduk tidur-tidur kat bilik, tak mau pergi masjid. Memang nak kena liku lah dengan Ustazah. Liku ke luku? Okay. Nanti orang jadi menyampah. Baru sebulan duduk Mekah, lupa cakap Melayu. Jadi menyampah. Okay, amin. Jamilah baca. Ya betul, 4 Jun mereka susun jadual Ustazah di selatan pula. Okay, kita tak mau bicara tentang selatan lagi. Kita mau bicara tentang utara. Pada 22 Mei ini masih ada seat yang berbaki. Jom. Okay, baik. Kita nak darjat yang tinggi. Kita nak menaiki darjat yang tinggi itu mesti punya semangat yang besar. Pasti dengan semangat kita akan mendaki, menaiki tangga darjat yang tinggi. Tak percaya? Kita sambung. Dan itu adalah salah satu daripada ciri Islam. Munirah Draman pun live juga Kak Sal. Dia doa ada dekat rumah pakcik dekat Putrajaya. Amboi, Mi ajak mak dengan kuliah sekali, ajak satu rumah tu dengan kuliah Nirah. Masya Allah. Munirah Draman dekat dia. Tu. Cakap kat dia, hang tak mau pergi Masjidil Haram ke? Imam Masjidil Haram tunggu kamu. Pehel. Luku kan, Amy Orchid. Orang Sabah pula pandai luku. Apa ni, Masjid Ahmad Sabahan dan Kedahan. Okey. Alah, berapa jam je nak tumpangkan pakcik-pakcik Sabah ni kat rumah Ustazah, sahabat-sahabat. Balik daripada surau, mereka tidur. Bangkit mandi-mandi subuh. Jangan mereka tadi dekat KLIA 12.30 mereka solat Zuhur dah. Lepas tu Ustaz ajak dia per Zuhur. Sebelum kita balik, kita solat dulu. Boleh kita jamak asar sekali. Balik rumah boleh kita rehat. Kami sudah solat tadi Ustaz. Solat apa? Pukul 12.30. Ini KL, bukan Sabah bah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Macam-macam lah. Tapi grup ni happening sangat kan. Dia macam ni. Dia level grup ni dia macam ni. Nak marah tapi kena sabar. Macam tu. Nak marah tapi kena sabar. Jadi memang kena sabar banyak. Masya Allah. Dan itu adalah salah satu daripada ciri Islam. Semangat ni sebenarnya adalah ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ. Macam mana pula? Adakah dia berbentuk pil semangat ni? Kita telan je terus organ-organ tubuh kita teratur. Tidak begitu bah. Tidak begitu bah. Okey. Semangat adalah bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar, yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi. Okey, faham. Ada semangat. Sebab tu saya cakap sahabat-sahabat dirahmati Allah, Syahadah Salihah doa ada lagi tu start kereta mai surau Al-Ittifaq. Kita beraya dengan Ustazah. Masya Allah. Syahadah bawa bonda. Allahu Akbar. Allahumma salli ala. Dia bukan lawak Marziah Hassan, tapi semangat. Dia terlebih semangat macam tu jugalah. Kan Ustazah tak kata nak kata lawak ke, nak kata benda salah ke, tak. Tapi dia pun ni semangat. Orang bila semangat adalah bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar. Dia jadi macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya cakap cukup umrah 3 kali. Ya Allah, grup ni ada yang 5-6 kali umrah. Masya Allah, saya kata udah besok
Siap ke hari nak check out tu, semalam sahabat-sahabat ada yang PM, Ustazah hari ni boleh tak buat umrah lagi? Ya Allah, aku rasa nak hantuk kepala kat dinding. Orang nak check out, nak susun beg, nak kemas barang semua, nak pergi buat umrah. Terlebih semangat sahabat-sahabat, Masya Allah. Betul, patut contohi mereka. Sebab orang yang berulang kali datang, kadang-kadang Allah nak pergi masjid pun lemau. Sekali umrah dah, sahabat-sahabat minta maaf lah. Lagi hotel dekat, lagi mengada-ngada. Allahu Akbar. Saya kagumlah sahabat, memang puas sangat bawa mereka ni. Masya Allah, seronok. Yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi. Anda nampak kan, Ustazah duk biasa buat live, ada yang makcik-makcik pakai tongkat, Masya Allah. Contohnya seorang ni kan sahabat, daripada pagi semalam sebelum check out, dekat Nafisah selalu ada ni, tak tahu dia dah sampai Kedah ke belum. Dia balik rumah anak dekat KL dulu. Saya cakap, Kak, ambil wheelchair ya besok kat KLIA. Bila kita nak buat boarding tu, kita kena bagi tahu kat kaunter ada wheelchair. So mereka akan uruskan lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu bila tengok airport Jeddah ni sangat luas, semua beg dah masuk semua. Ustazah, akak rasa akak nak wheelchair. Nak bulat lah dah mata Ustazah. Tu yang jadi nak marah ke nak sabar? Macam tu kan. Tak boleh dah Kak, urusan dia sebab beg semua dah masuk, boarding dah dapat semua. Lepas tu petugas dia pun dah ready, yang dah request wheelchair tadi habis. Kan saya dah cakap. Tapi semangat punya pasal. Bila tak puas, kau kan semangat, kita pujuk balik dia kan. Sebab kita takut dia jatuh semangat dengan dia tak dapat. Sebab dia dah rasa lemah agaknya kan sahabat-sahabat. Akhirnya sampai juga solat maghrib, jamaah isyak dengan saya dekat surau. Kak okey ke saya pinjamkan wheelchair sahabat? Okey Ustazah, okey lagi. Ya Allah, subhanallah, bayangkan itu mak ayah kita sahabat-sahabat. Kagum, semangat. Sebab saya cakap pada mereka, ada seorang makcik, Mak Munirah kan, kita tak bagi dia umrah tanpa petugas wheelchair. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita suruh dia ni lah, upah lah petugas kan, tak payah jalan kaki. Nak juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akhirnya tadi dekat KLIA, makcik puah lah Ustazah, puah sungguh lah dapat buat umrah. Umrah sa'i hanya dengan tongkat, tak nak ada petugas. Selesai. Saya kata, ya Allah, kalau tengok tubuh zahir mereka ni takkan larat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkan larat. Tapi sebab semangat. Ini yang kita nak faham ni sahabat-sahabat. Kita nak suntikkan semangat ini kepada seluruh diri kita, kesayangan-kesayangan kita. Kerana apa? Walaupun kita ni pendek, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pendek, kan pendek, dia boleh melompat cukup tinggi dengan semangat tu. Faham tak? Walaupun dia semiskin-miskin, serendah-rendah, manusia sehina-hina memandang mereka, mereka boleh berada di puncak. Kerana apa sahabat? Kerana semangat. Dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Anda takkan hina dengan semangat yang anda tunjukkan. Subhanallah. Puah kecek Kelantan pula dah Ustazah. Puah tu Kelantan ke Terengganu? Allahu Akbar, Allahumma salli Muhammad. Suzana Amiruddin sebenarnya rindu dengan hijau putih ni. Jadi apakah rahsia Ustazah bersemangat? Rahsia saya hijau putih lah. Sekian dimaklumkan. Okay. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan yang tidak terhingga. Kerana dengan begitu anda boleh naik pada tangga kesempurnaan. Disebabkan ada semangat, sahabat-sahabat, barulah boleh mendaki tangga kesempurnaan. Urat nadi anda dialiri darah kesatria dan anda terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Macam mana orang boleh sentiasa berada dalam majlis ilmu dan kuat untuk beramal? Jawapannya kerana semangat. Ni yang itulah sahabat, nak sampai ke tahap darjat tinggi, nak sampai ke tahap mulia, nak sampai mampu beramal dengan ilmu. Sebab ada ramai je orang berilmu tetapi tak beramal. Tapi dia beramal dengan ilmu kerana semangat. Semangat apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Semangat untuk sentiasa berada di tangga yang teratas penuh kesempurnaan. Tak sempurna namanya kalau hanya hebat untuk dunia, tapi kesempurnaan adalah mencapai matlamat akhirat kita. Semua orang melihat anda berdiri di semua pintu kemuliaan dan tangan anda selalu
terhulur untuk hal-hal penting. Masya Allah, orang semangat ni kan sahabat, ada je cara nak tolong orang. Padahal benda tu bukan kerja dia, tapi nak juga tolong. Cik tanya Munirah. Tanya Munirah. Munirah, kau dekat Mekah Masjidil Haram, kau buat kerja apa Munirah? Dalam beg dia tu kan adalah apa, ubat sapu lah, minyak senyonyong lah, semua ada kan. Dia pergi cakap Terengganu. Ustaz Azwan kata, sudah Munirah ni, aku duk cakap Arab, cakap bahasa Inggeris pun ada, mereka tak faham. Dia pergi kecek Terengganu. Kecek tu Kelantan. Kalau Terengganu apa? Dia pergi cakap Terengganu dengan Turki, dengan Arab ni cakap Terengganu. Dia nampak orang tua-tua duk urut-urut kaki. Nak urut tak? Nak urut tak? Dia pergi keluarkan minyak, duk urut kaki-kaki Turki tu. Aku tak faham sungguh maknanya. Orang tu faham. Siap dapat hadiah lagi daripada mereka tu. Kan sebab apa? Dia terlebih semangat nak menolong orang. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Anda selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas. Dan tidak pernah puas dengan yang sedikit. Hati-hati nak baca bab tidak pernah puas dengan yang sedikit. Bukankah selama ni Ustazah Zaiduk mengajar merasa cukup dengan yang sedikit itu antara maksud taqwa yang diterjemahkan oleh Sayyidina Ali. Masya Allah sahabat-sahabat, kita rasa apa ciri orang bertakwa? Merasa puas dengan yang sedikit. Tapi hok ni tidak pernah puas dengan yang sedikit. Dah ajaran sesak mana Ustazah Zai ajar ni? Tengok bab lah, kita belajar pasal apa? Sabar, jangan marah dulu sahabat-sahabat. Okay? Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas. Contoh, kita aim nak capai. Sebab tu dulu-dulu masa kita sekolah, kita nak UPSR kan. Cikgu, saya target tahun ni UPSR saya dapat 4A. Kalau cikgu-cikgu saya kata, kenapa awak target 4A? Target 6A. Dia marah. Target 6A. Masa zaman saya dulu 5A kan. Target 5A. Alah cikgu, saya rasa matematik tu memang tak boleh lah. Saya target 4A pun Alhamdulillah. Target 5A. Kenapa sahabat-sahabat? Sebab dengan semangat diri tu akan mendorong. Okey, 4A ni aku dah confident. Aku nak capai 5A. Matematik ni kalau aku nak juga, aku kena semangat lah. Aku kena cari guru macam mana nak bantu aku untuk melonjakkan diri aku daripada asyik dapat C, B je. Aku nak kejar dapat A juga. Jadi kalau Ustazah saya setakat dapat beli kereta kancil pun dah cukup lah dalam hidup ni. Itu bagus. Tetapi tak salah sahabat kalau anda tengok orang daripada kereta kancil, naik kereta wira, naik pula van besar, naik pula macam-macam kan. Jangan tu sombong lah tu. Jangan terus macam tu. Sebab kita tak tahu dia guna semua tu untuk apa. Dulu dia rasa cukup dah dengan kereta kancil. Tapi Masya Allah sahabat-sahabat, digunakan lagi untuk manfaat ummah. Contoh kan, dia tidak ada batas. Dan dia tidak pernah puas dengan yang sedikit. Acik ni cukup lah Ustazah, dapat duit pencen RM800 sebulan. Padahal dia pandai buat kuih ni. Orang duk kata, Cik, acik punya kari pak pusing tu memang sedap lah. Meniaga lah cik. Mau jual kat kami ni pun tak apa, satu taman. Kurang-kurang sebulan dapatlah RM200-300. Tambah, tak payah, duit pencen pun dah cukup RM800. Tapi sihat walafiat nak buat kari pak pusing setakat 100 biji sehari memang dia boleh sangat. Tapi sahabat-sahabat, cukuplah RM800. Dengan RM800 tu, mungkin sebulan dia hanya boleh infak RM80 ke tabung surau masjid contoh. Tapi dengan dia buat kari pak pusing, dapat untung 200-300 pula sebulan. Sebab itu kepakaran dia, orang suka, orang nak beli. Dan dia masih sihat sahabat-sahabat. Alhamdulillah Ustazah, akak dah pencen. Tu Alhamdulillah orang duk order kari pak pusing ni. Akak nak buat apa lagi Ustazah, duit pencen ada. So duit hasil itulah boleh akak taja seorang anak tahfiz bayar yuran tiap-tiap bulan RM300. Nampak tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Tak pernah puas dengan yang sedikit sebab dia nak membesarkan sedekah dia. Dia nak membanyakkan lagi pahala dia. Sahabat-sahabat faham ya? Sebab tu bila kita yakin rezeki daripada Allah terlalu luas, kita mesti akan rebut lagi. Kita takkan pernah merasa puas dengan yang sedikit. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu kita kena selalu nak bagi tahu pada diri kita, belajar lagi kitab La Tahzan ni untuk kita nampak jelas. Dengan menghiasi diri dengan semangat yang besar,
maka semua cita-cita dan perbuatan-perbuatan yang tidak berharga akan tersingkir dengan sendirinya. Mokcik yang pandai buat karipat pusing tadi tu, dia buat karipat setiap hari. Saya setiap hari larat buat 50 je, Ustazah. 50 tiap hari, cik. Tiap hari darat 30 hari, sebulan acik buat 1,500 karipat pusing frozen. Hari-hari orang cari stok acik sebab memang sedap karipat acik tu. 1,500 acik jual, acik boleh bayarkan seorang budak tahfiz, anak tahfiz. Yelah Ustazah, Alhamdulillah sangat. Sampai habis khatam Quran, hafaz budak tu. Acik bayarkan dengan izin Allah. Tapi bayangkan dia mampu. Larat, kepakaran ada. Dia memilih untuk sebab semangat untuk berinfak, semangat untuk disebut namanya di akhirat kelak, semangat untuk nanti budak yang hafal Quran asbab yuran yang dia bayarkan, jemput dia masuk ke dalam syurga. Contoh semangat tu tak ada. Apa dia guna masa dia? Cik, buatlah karipat pusing cik yang sedap tu. Tak payahlah, aku dah cukup lah dengan RM800 ni. Tapi tak pernah sedekah dengan duit RM800 dia tu. Faham ke tak faham? Kena bulat mata. Kuliah latazan kat Masjidil Haram, sopan, tak pernah bulat mata. Balik kat dinding hijau putih, bulat mata. Nak sangat balik hijau putih. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Faham Ustazah Kamaria Ibrahim orang Ganu ya? Dengannya pula, sebab kalau kita tak guna manfaat tu sahabat, kadang orang tanya, Ustazah rehatlah dulu Ustazah makan. Jawapannya sahabat, sebab kita masih sihat. Kita tak pernah tahu ke depan Allah uji kita macam mana. Manfaatkan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalau tanpa semangat, masa tu sahabat-sahabat, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Kitab Latahzan mengatakan kita membiarkan ada masa kosong dalam hidup kita, sebenarnya kita telah melampaui satu kebodohan. Minta maaf sahabat-sahabat. Jadi kita tak nak bodoh di sisi Allah dan Rasul. Ini nasihat dalam kitab Latahzan. Masya Allah. Allah hampan duk tanya Lidi mana pula dah. This is Lidi. Dia dah sampai dekat Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Sekarang berada di balik dinding hijau putih. Mana Lidi yang paling kecil sekali? Nanti jatuh kat bilik hotel. Yang dua ni ada sahabat-sahabat. Ada yang tanya Lidi kat mana pula. Okey. Suka bulat mata Amin Aminah. Masya Allah. Rindu nak bulat mata. Okey. Rindu bulat mata besok 7 pagi. Besok 7 pagi. Besok 7 pagi tak boleh kat KLIA. Besok Ustazah pukul berapa Nanti bila kita dah boleh macam biasa 7 pagi kuliah, anda tolong ramaikan lagi penonton macam dulu-dulu. Faham tak? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok Ustaz Larat tak nak pergi surau, kesian dia. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jangan biarkan masa pergi begitu sahaja. Sebab tu kita kadang-kadang membawang orang dah pencen. Ustazah dah pencen tu, Ustazah buka gerai makan pula tak cukup-cukup duit selama ni. Lah dia pencen buka gerai makan, 5 waktu solat boleh pergi masjid lagi. Boleh dengar majlis ilmu pagi petang lagi. Kita pencen bertahun-tahun gerai makan hapa pun tak buka, masjid pun tak pergi. Sekian dimaklumkan. Dia balik Mekah pun dia tetap laser juga Sekian dimaklumkan. Sahabat-sahabat, sebab apa? Kita kalau cakap pasal orang kan main terror, Ustazah tak cukup-cukup duit pencen dia tu. Pencen tu pangkat besar tu Ustazah. Cukup makan dah lagi bini. Tu duk meniaga tu lagi. Hang patau dah besarnya sedekah dia untuk ummah. Kenapa dia tak merasa puas dengan yang sedikit? Sebab dia nak membugarkan lagi pahala, nak bercucuk tanam untuk dikutip hasilnya di akhirat kelak. Kita pandai cakap orang tu tak curi barang hang pun, tapi kita sibuk bercakap pasal orang. Faham? Kita ni yang duk kejap main handphone, kejap main WhatsApp, kejap tengok Korea, kejap tengok Hindustan kan. Lepas tu tak ada masa lah Ustazah nak dengar kuliah. Hempuk kan? Sekian dimaklumkan. Penat lah Ustazah nak pergi masjid. Sekian dimaklumkan. Dah lama dah tak cakap sekian dimaklumkan. Okey. Sambung-sambung nak pergi surau ni. Jangan-jangan ni. Jangan lambat-lambat Ustazah. Okey. Dengannya pula pohon yang menghasilkan kehinaan dan kerendahan akan tercabut. Sekejap nak tanya isyak ku berapa sekarang? I kan baru balik daripada luar negara. I tak tahu isyak ku berapa sih. Isyak ku berapa? Tanya Ustaz je. I baru balik dari luar negara. I tak tahu pukul berapa isyak.
Yang ada Ustaz Azan. Dengannya pula pohon yang menghasilkan kehinaan dan kerendahan akan tercabut dengan sendirinya. Seseorang yang memiliki semangat yang besar dan jiwa yang tegar tidak pernah gentar. Sebut ni saya meremang bulu roma sahabat. Kita mempunyai semangat besar dan jiwa yang tegar, tidak pernah gentar menghadapi keadaan bagaimanapun. Allah, saya dah rasa dah ni sahabat. Dengan semangat kita, orang kata, kau tak takut ke buat tu? Tak, aku bukan buat salah pun. Asalkan kita tahu benda tu benar di sisi Allah dan Rasul, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah takut. Okay? Sedangkan orang yang kehilangan semangat akan mudah gentar dan dengan hujah yang lemah saja, mulutnya sudah terkunci. Allahu Akbar. Orang yang kehilangan semangat akan mudah gentar dan dengan hujah yang lemah sahaja mulutnya sudah terkunci. Maknanya kenapa dia berhujah lemah? Sebab dia tak ada ilmu. Kenapa dia berhujah lemah sahabat-sahabat? Sebab dia tak ada semangat. Kenapa ada uyah kasin gelak? Apa yang kelakar? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oh, hampa duk gelak Ustazah pakai bahasa ke apa? I baru balik daripada luar negara macam tu kan. Padahal baru balik negara Arab, tiba-tiba jadi slang. Slang London pula. Okay, kita nak baca satu perenggan akhir sebab saya dah memang tanda sampai sini tadi. Sambil saya landing sekejap nak baca tajuk mana hari ni. Okay, kita habiskan satu perenggan lagi. Tetapi jangan salah. Jangan mencampur adukkan antara semangat yang besar dengan kesombongan. Dia semangat terlebih ni takut jadi sombong lah pula. Sebab tu tadi anda jangan tersilap faham. Sayyidina Ali kata takwa merasa puas, merasa cukup dengan yang sedikit. Tapi orang yang tinggi semangat tak pernah puas dengan yang sedikit. So mana satu yang betul bah? Kan? Mana satu yang betul? Jangan mencampur adukkan antara semangat yang besar dengan kesombongan. Semangat bermatlamat akhirat. Sombong bermatlamat orang pandang aku ni, orang-orang like aku ni, orang follow aku ni. Hati-hati Allah, takutnya sahabat. Hati-hati dengan natijah hati. Hati-hati, subhanallah. Apa benda hampa ni? Comel. Siapa yang comel? Merasa apa ni? Comel sangat Ustazah. Apa benda yang comel? Masya Allah. Saya bawa 2 lidi, tidak ada tambahan. 2 lidi ini sahabat-sahabat Allah. Okey, laju sangat komen ni. Saya tak sempat nak baca semua. Jangan campur adukkan semangat yang besar dengan kesombongan. Okey. Ya Allah, Kak Ayah gaus. Ustazah dah kurus. Nak tahu Ustazah dah kurus ke tidak? Mai tengok Ustazah makan tadi. Sekian dimaklumkan. Baik. Mana tadi? Kedua-duanya tidak sama. Itu sebab syok kalau jumpa orang dah lama tak jumpa ni. Kalau jumpa orang dah lama tak jumpa, orang besar pun dia kata kurus sebab dia tak ada benda nak cakap. Kan? Tapi kalau jumpa hari-hari, cuba tanya Ustaz Azwan. Saya telefon Ustaz Azwan. Ustaz Azwan, Ustaz Azwan dah kurus ke? Ustaz Azwan angkat mata ke atasnya juling-juling macam tu. Kurus apa ke bendanya? Tu gede-gede sama je. Okey, 8.33 Ustaz kata Isyak. So kita nak berhenti sekejap lagi. Baik. Kedua-duanya tidak sama seperti langit yang mengandungi hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Semangat yang besar adalah mahkota di dalam hati seorang yang merdeka, yang selalu berusaha untuk mencapai kesucian dan menjadi lebih baik. Faham Semangat yang besar adalah mahkota di dalam hati seorang yang merdeka, yang selalu berusaha untuk mencapai kesucian dan menjadi lebih baik. Dia nak mahkota di dalam hati ni menjadikan dia berjiwa merdeka, tak terikat dengan siapa-siapa. Orang yang makin ingat dengan Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jiwanya adalah merdeka. Jiwa merdeka ni bukan baik sebab bos suruh jadi baik, baik sebab boyfriend suka girlfriend yang baik. Kau dah kenapa kan? Baik sebab ada orang upah kau jadi baik. Kan budak-budak kecil, siapa anak mama yang behave pagi ni, mama bagi cekolat banyak-banyak, dia jadi baik lah. Kan? Tapi kalau kita dah tua bangka, ada macam tu. Suami sayang, kalau jadi orang baik, sayang hadiahkan kereta Ferrari 1. Contoh kan. Tak adanya kalau dia dah tak baik. Kan sahabat-sahabat, dia tak makan saman punya orang.
Maknanya dia bersemangat sebab dia tahu untuk mencapai kesucian lebih. Ya Nazirah T. Masya Allah Nazirah T. Ini bukunya bah. Pergi klik dekat Ustazah Muzayyanah dah pinkan tu. Boleh beli di Sahabat Tim Khidmat. Ada nombornya kat situ ya. Kesian ada orang yang tak tahu rupa-rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zahura, Masya Allah, ahlan. Ramai kawan baru ke sebab Ustazah buat lepas maghrib ni? Biasanya sahabat-sahabat kita buat waktu pagi. Nanti insya-Allah lah Ustazah susun balik ting-tong sikit lah waktu baru balik daripada Mekah ni. So, semangat yang besar adalah mahkota di dalam hati seorang yang merdeka yang selalu berusaha untuk mencapai kesucian dan menjadi lebih baik. Masya Allah, Yatimah Baharum masih ucap selamat hari raya ke Ustazah. Masya Allah. Dengan semangat yang besar, orang akan menyesali setiap kesempatannya yang hilang untuk berbuat baik. Saya suka ayat ni. Dengan semangat yang besar, orang akan menyesali setiap kesempatan yang hilang untuk berbuat baik. Sahabat, asal ada je masa kita gunakan untuk benda yang lara, benda yang sia-sia, benda yang tak dalam redanya Allah, kita akan menyesal. Kalau orang tu semangat untuk mendapat kesucian hidup, percayalah. So saya cukup tak faham orang boleh lepak-lepak, buang masa. Saya cukup tak faham. Serius sahabat, okay? Sebenarnya kalau dah kuliah dekat masjid tak jadi lepas maghrib ni, saya boleh je landing. Tapi saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur selagi apa yang saya nak capai tu tak tercapai. Sebab malam ni saya ada program dekat surau. Besok saya nak hantar pakcik-makcik pergi Sabahan, kan, balik KLIA. Lepas tu ada lagi program tu. Saya betul-betul tidur bila mata saya dah menuntut untuk tidur malam hari. Sahabat, tidurlah awal, lepas tu kita bangkit awal, mulakan kerja. Makna kalau kita tak buat, ya Allah, sepanjang hari, ya Allah, menyesalnya lah. Kalaulah aku buat pagi tadi, kerja tu settle dah. Yang aku pergi main WhatsApp pagi tadi sampai berjam-jam tu, menyesal tak habis. Sebab tu kita jawab WhatsApp pun benda yang penting-penting je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia selalu rindu dan haus untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dia selalu rindu dan haus untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran. Apa tujuan kita, sahabat? Nak masuk syurga Allah. Apa sasaran kita? Nak dapat redanya Allah, sahabat-sahabat. Nak dapat redanya Allah. Jadi kalau kita tahu benda yang kita buat tu bukan reda Allah, tolong jangan seronok untuk buat. Kalau kita tahu benda yang kita buat tu adalah benda yang Allah reda, yang boleh menjemput kita ke syurga Allah, tolong sentiasa semangat nak buat. Faham ya? Jadi semangat itulah yang akan mendorong anda. Wah, aku tak tahu jalan nak pergi tang tu lagu mana. Belajar lagi. Tukar kedah pula Belajar. Itu pentingnya ilmu, sahabat-sahabat. Jadi rugi orang yang tidak menanam semangat yang besar. Ustazah, kat mana nak beli semangat? Kau ingat boleh jual 10 kilo semangat, beli dekat pasar malam, RM1,000 harga. Semua orang nak beli. Kita kena bina semangat dalam diri kita sendiri. Sebab kita faham apa matlamat hidup kita. Tolong bertukar. Saya suka sebut dengan siapa yang lembek-lembek tu, bertukar. Jadilah orang yang bersemangat sentiasa. Okey, itu apa nama? Siti Asmah Sufian. Memang nama. Baik saya tak baca sate. Minta maaf sebab tadi kami dijamu sate. Ada anak murid saya hantar sate. Ya Allah. Okey, Ustaz Azwan, saya dah habis kuliah. Jom kita turun untuk ke surau. Saya memang niat nak baca sampai situ je, sahabat. Sebab besok lepas saya hantar jemaah saya pergi ke LIA, muka surat 496, semangat yang menyala-nyala, bla 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 bla, kita sambung untuk pertemuan esok. Okey? Mohon doakan Ustazah dan para sahabat kesembuhan pada sahabat saya yang jatuh tergelincir pagi. Saya masih lagi belum sedar ada pada Allahu Akbar, jatuh. Kalau kita jatuh je, boleh ada pendarahan dalam kepala dan sekarang dalam kritikal di GH. Allah Tuhan beri kesembuhan. Andai sembuh itu lebih baik baginya. Apa saja yang baik-baik Allah Maha tahu. Selalu kalah Ustazah. Kalah macam mana tu? Nura Syamsha Abdullah. Sahabat, jangan berhenti mendengar nasihat Dr. Aida Al-Qarni. Sorry, pakai stokin. Lagi surau. Kak Sal dah ready dah? Lagi surau. Okay? Kalau nak ambil apa-apa kat bilik, kita nak terus pergi ni. Okay, ambil stokin semua. Saya pergi macam ni je, saya tak buat telekung.
La ilaha illallah. Sekejap Okay. Zulina Wanci, Nur Aini Abdul Rahman, jangan lupa kita ada dating awal bulan 6 dekat Johor. Masya Allah. Munirah Deraman, pasti bersemangat. Mu makan apa Munirah? Dekat Putrajaya, rumah siapa tu? Khatijah Osman, ini ilmu daripada Dr. Aid Al-Qarni. Tak perlu berterima kasih dengan ustazah, sahabat-sahabat. Kita nak semangat, percayalah. Anda yang dah lama-lama ke Ayah Gaus dan semua, Kak Nur Aini Abdul Rahman, Siti Azmahani Muhammad, Marshita Muhammad Zin. Anda setuju ke Hajah Norma? Anda setuju ke Zanisha, Rodiah Sharif, Cik Mazni Ahmad? Ini semua orang-orang yang dah biasa, Mastura Kazali. Anda setuju ke dengan mendengar La Tahzan setiap hari, kita dapat mengutip semangat yang hilang. Kita dapat menjadi manusia yang sentiasa bersemangat. Sebenarnya aku buat selama ni tak betul, ya Allah. Selama ni Mas Rini Salim, kita ada program La Tahzan Selatan 22 Mei ni, program bersama meraihkan Syawal. Kita punya Syawal habis bila? Saya duduk Mekah ni tengok kalender pun tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli wa sallim ala. Saya tengok kalender. Hari ni berapa Syawal? Subhanallah. Tak tahu. Ariza Ahmad Nawi kata setuju. Banner semangat dalam diri. Setuju sangat. Ida Enzab Mariah Kamaliah Tok Wan. Buat kat Johor. Semua orang boleh join Kamaliah Tok Wan. Johor saya tak iklankan lagi ke? Sahabat Timah Khidmat dah iklankan. Hani setuju. Semua orang-orang yang dah lama dengan La Tahzan ni, jangan berhenti mendengar La Tahzan. Sebab itu bukan nasihat Ustazah Zai. Ustazah Zai pun belajar benda yang sama daripada kitab La Tahzan. Jadi agaknya kalau orang tanya, Ustazah, apa rahsia Ustazah selalu semangat? Saya je yang tahu diri saya, sahabat. Jadi apa antara yang saya boleh cakap? Hari-hari dengar majlis ilmu. Hari-hari sahabat-sahabat nasihat suka dengan datang semua manusia biasa. Betul kan Munirah Deraman? Tanya Munirah. Sarina binti Muhyi masih di tanah suci. Ustazah sebut nama akak berulang kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Nur Alis, Masya Allah. Dilanim Ibrahim Arfazila Anas. Lagi Nur Hayati Megat Zanisha. Masya Allah. Salma Muhammad, Masyita Ismail. Lajunya komen ni. Zainul Abdul Rahman. Ustaz belum siap sebab tu Ustazah baca lagi. Nur Ashikin Abdul Majid. Oh, hari ni 16 Syawal. So kalau kita buat di utara, confirm masih Syawal. Sebab tu saya namakan program tu Meraihkan Syawal. Pada 22 Mei ini, orang utara, jom kita berukhuwah fillah di Hotel Pen Mutiara Pulau Pinang. Pen Mutiara ke Mutiara Pen? Dekat Pulau Pinang. Hari Ahad petang ke malam. Kita dinner together insya-Allah. Lepas tu sahabat-sahabat, 4 Jun kita di Blue Wave, Grand Blue Wave nama dia, hotel dekat Johor Bahru. Mereka ni dapat deal dengan orang hotel. Sebab tu insya-Allah sahabat-sahabat boleh kita raikan sahabat-sahabat La Tahzan selama ni dalam talian. Kita jumpa berdepan-depan. Apatah lagi hari ni. Sekejap, Ustaz belum turun lagi. Kak masuk sekejap. Ustaz nak pergi juga. Saya ingat Ustaz tak larat nak pergi. Dia nak jumpa pakcik-pakcik surau lah tu. Doakan ni sahabat, Ustaz terus sihat insya-Allah. Dia sebenarnya bukan, kalau macam tu kita tak namakan sakit. Sebab apa ni, badan dedah kan. Dia kalau macam sakit tu, sakit kepala, rasa nak tidur je macam tu. Ini badan letih biasalah sahabat-sahabat. Okay, Ustazah pun letih juga. Tapi ada waktu tidur. Sekejap lagi masa tidur, hampa duk keluarkan bom apa pun takkan sedap. Takkan sedap dah. Saya bila nak tidur tu sahabat-sahabat, saya akan kunci jam. Walaupun kita dah terbiasa bangun awal. Bila saya pesan antara Kak Sal, saya pesan masa taklimat balik kampung dekat jemaah umrah ni, tolong kunci jam ketika hari pertama besok subuh. Kenapa saya pesan? Sebab pengalaman orang balik umrah ni jet lag sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang dia tukar waktu, dia jadi al-mengongi sekejap.
Tiba-tiba kan malam pukul 1-2 pagi dia tak boleh tidur sangat sebab kat Mekah baru kita nak solat isyak semua. Lepas tu pukul 4 pagi baru dia boleh nak tidur. Lepas tu waktu azan subuh dia tak sedar. Tak sedar azan subuh. Pukul 8 pagi bangun-bangun dah siang. Ya Allah Ustazah, saya ni baru balik umrah semalam. Tiba-tiba saya tak solat subuh pagi ni Ustazah. Dosanya saya. Selalu sangat Ustazah dengan jemaah umrah macam tu. Saya pun dengar je lah. Sebenarnya nak marah ni. Aku dah cakap dah balik umrah tolong kunci jam. Lagi-lagi kalau tak ada orang lain nak kejutkan kita. Pergi laki bini umrah dua-dua mengantuk. Macam mana sahabat dekat Mekah nangis-nangis depan Kaabah nak bertaubat. Hari pertama dah tak ada rasa semangat untuk buat ibadat. Kalau kau betul-betul semangat, kau kenal diri kau lemah, tolonglah kunci jam. Ada berapa handphone? Handphone sampai 10 biji. Satu pun kau tak kunci untuk bangun pagi. Sekian dimaklumkan. Memang macam itulah kita kena keras sikit dengan diri kita. Sebab kerasnya kita kat dunia ni sahabat secoet je banding dengan kerasnya azab Allah. So kau dia macam manakan lagi. Tolonglah kita keras sikit dengan diri kita kat dunia ni sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah tergelak sebab anak buah Ustazah tengah try jubah yang Ustazah beli tadi. Seorang gejobos. Korang tahu ke gejobos tu apa? Besar. Seorang lagi ngam-ngam so. Ya Allah, comel. Masya Allah. Hai. Suka. Kan? Hampa janganlah pula kata Ustazah jubah kami tak ada ke. Kalau dekat 600 orang Ustazah belikan jubah. King Salman pun tak bagi oleh-oleh macam tu. Kan? Jadi insya-Allah secoet lama tak dengar Hamidah Saad. Dekat Masjidil Haram Ustazah tak sebut kot secoet. Mana suamiku ini? Kita Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ada beberapa orang yang minat nak jumpa dengan pakcik-pakcik Sabah ni. Nak jumpa Ustazah. Ustazah kata, alamak, saya daripada duduk kat surau tak ada kuliah tu, lebih baik saya berkuliah. Jadi saya tak payahlah guna masa pula nanti petang. Nanti malam. Bonda masih ada di surau. Tadi sebelum maghrib dah ada Bonda Datin Aisyah datang. Rahimah Yusof, MK tu apa? Hamidah Saad boleh nak jubah juga. Hamboi-hamboi Kak Nazatul Naina. Tak payah minta maaf. Nanti sambil-sambil dia dah jadi selebriti. Siapa dia jadi selebriti? Baiti Abdullah. Sarina Aziz. Orang baru dia tak tahu tagline Ustazah. Sarina Aziz kena perkenalkan. Saloma Nurin tadi jumpa Ustazah dan sambut. Oh, ini yang kata nama Saloma Nurin ni. Beria-ria dia selfie dengan Ustazah tadi. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustaz dah balik. Ustaz dah balik pula dah. Ustaz dah buka pintu bilik. So saya nak pergi surau. Ceritanya kita sambung besok. Doakan jemaah Sabah akan selamat jumpa family mereka besok. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much. Tak sabar nak jumpa jiran-jiranku sayang. Bye-bye. Assalamualaikum.